Okey. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua, berjumpa lagi kita di dalam modul kedua ya, modul OBE modul 2, how to write CLOs. Okey. Untuk siapa yang tak pernah tengok modul 1, tolong saya minta tengok link modul 1 dahulu. Okey. Saya bukan nak mengumpul viewer ataupun subscriber. My presentation is just a sharing session with my colleagues. Yeah, it is merely for educational purposes. Dia bukan untuk mengejar glamour ya, dan hanya perkongsian untuk membantu rakan-rakan saya supaya kerja kami lebih mudah, supaya kerja saya pun lebih mudah. Supaya orang tak tanya saya sampai berpuluh-puluh kali. That's why lah saya mengambil inisiatif untuk upload di YouTube sahaja. Okay. How to write CLOs. Okay, kita terus pergi ke slide ya. Lambat pula. Bagi masa sikit. Nampak? So, how to write CLOs. Okay, sebelum tu kita acknowledgement kepada tiga pihak ni. Okay, because without them, the content of this presentation is impossible. Okay, without further ado. Okay, what are the steps untuk menulis course learning outcome ni? Okay, saya punya question ni, okay, the steps that I wrote here is orang kata confined to Malaysian HEP punya ambience lah. Okay. Step 1, you have to complete the mapping of the courses offered to the PLO domain. Okay. Macam kita dah siap map untuk care sekali. Okay. Kedua, identify the learning level of the program or student. Identify learning level. Budak tu certificate ke, diploma ke, bachelor ke, atau master ke. So that when we write our CLOs, we don't just simply write the sentences, speak the verbs. Budak diploma kau bagi level degree, budak degree kau bagi level PhD. Itu tujuan dia. Ketiga, choose the verb accordingly to the map Bloom's taxonomy domain. Okay. So, ini pun sebenarnya bila kita dah map kepada PLO, kita dah map kepada Bloom's taxonomy lah. Cumanya kita ada kelebihan sikit sebab saya dah pergi training. Okay. So, kita ada ni lah, the MQA's Excel version on Bloom's taxonomy indicator. Ini nanti kejap lagi insyaAllah kalau saya tak terlupa, saya akan tunjuk. Tapi saya minta saya tak terlupa lah. Alright. Okay, step 4. Barulah masanya kita mengarang CLO statement, which consists of the verb, condition and standard. Kita abbreviatekan dia kepada VCNS. VCS. Okay, kalau Bloom's taxonomy, CPA. Okay, structure CLO, VCS. Right? Next, okay. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. What are the do's and what are the don'ts? Okay, the do's, kita kena use smart objective verbs. Smart tu apa? S, specific. M, measurable. A, achievable. R, realistic. T, timely. O bawah ni additional lah, observable. Sebab kita mengajar budak-budak ni kan. And then do's is more general than behavioural objectives. Okay. Dia academic writing lah benda-benda macam ni. Okay. Terlalu umum pun tidak, terlalu terperinci sampai macam kita macam kau nak describe kau tengah makan tu pun tidaklah sampai tahap macam tu. Okay, what are the don'ts? Avoid the use of
vague and non-objective verbs. Apa vague dan non-objective verbs itu? Contohnya, you tulis to understand, to appreciate, to know, to learn, to aware, to familiar. Okay. So, semua verb-verb yang vague ini, untuk pengetahuan, ladies and gentlemen, tidak terkandung di dalam Bloom's Taxonomy Indicator. Punya banyak, lebih pada 300 verb dalam Taxonomy Indicator tu, tidak ada perkataan ini. Tidak digunakan perkataan ini. Okey, kalau ada soalan kepada orang yang tak biasa, mungkin akan tanya, kenapa Bloom's Taxonomy? Tak ada taksonomi lain ke? Ada, taksonomi lain ada. Tapi yang orang kata paling mainstream, paling banyak digunakan adalah Bloom's lah. You know, paling mudah, yang cikgu-cikgu pun guna Bloom's lah. Okay, so kita ikut peredaran arus lah, jangan menongkar arus. Alright. And then next, janganlah buat benda yang too detailed with flowery language, tak ada S, dan repeated verbs. Okay, apa maksudnya ni? Okay, CLO, Course Learning Outcome, okay, daripada slide saya yang lepas, you tengok pembinaan ayatnya, those are academic writings. Academic writings. So, when it comes to academic writings, kita kena objective writing. Jangan dia orang kata ambil masa nak sampai maksud tu. Kita kena jadi sharpshooter. Okay, tembak kena terus. Alright. So, dia tepat jitu, habis kat situ. Jangan kita bina ayat students will be able to perform various drawing exercises in order to use various drawing media in order to lama-lama tak habis cerita. Ya, jangan. Itu tak boleh. Alright. Okay, the Bloom's Taxonomy. Ini juga sebenarnya penambahan kepada presentation saya yang sebelum ini, sebelum saya upload YouTube, saya pernah buat untuk art and design punya staff lah. Alright. Sebelum ni tak ada benda ni sebab diorang dah pergi training sebenarnya. It's just that apa yang saya share dengan diorang sebelum ni hanyalah untuk refresh. So saya tak ada letak Bloom's Taxonomy ni. Okay, tapi yang ni I have to be fair untuk yang baru nak berkecimpung dalam bidang ni. Okay, Bloom's Taxonomy macam saya dah sentuh sikit sebenarnya dalam OBE modul 1. I have touched on these 3 learning domains. Okay, cognitive, psychomotor, and affective. Kognitif adalah kebolehan atau kemahiran seorang pelajar itu berfikir, dan ini adalah orang kata action ataupun skill tangan. Alright. Kalau dalam art and design ni, kalau dah mata dia melihat, contohlah dia kena lukis pokok bunga. Okay. Mata dia tengok bunga, tangan dia lukis bunga atau tidak? Okay. Kalau di tangan dia lukis bunga, okey lah tu. Kalau tangan dia lukis benda lain, mata tengok bunga, tangan lukis bintang, macam mana? Itu benda di isu dia. Alright. So, affective adalah orang kata emosi, intuition, lebih kepada macam mana orang kata perasaan dan macam mana dia buat keputusan. Alright. Itu affective. Ya. Kalau you Google, affective ni dia orang kata emosi. For me, emosi pun betul tapi kurang tepat lah. Kalau learning domain dia, kalau kita cakap merely emotional, it's unfair. Dia merangkumi semualah, emosi, gerak hati, gerak rasa, perlakuan, attitude, semua tu. Okay, dia dalam affective. Sebab affective ni dalam kita punya MQF second edition, dia merupakan sebahagian besar because we want to build a complete human models. Okay, modul insaniah yang lengkap. Macam itulah lebih kurang kan. So,
benda-benda ni kita akan guna dalam kita punya CLO. Cumanya banyak yang tak guna bahagian bawah ni lah. Contohnya C4, C5, C6, okay, P4, P5, okay, E4, E5 ni tengoklah hujung-hujung mungkin ada guna ke macam mana sebab dia 4, 5, 6, 4, 5 ni dia dah high order. Kita macam iron design hanya ada, setakat ni hanya ada diploma. So kita paling banyak guna pun 1, 2, 3 lah. Buat masa ni. Okay, C4 ni rasanya untuk 2,5 tahun diploma iron design tidak ada lagi. Okay, P pun saya rasa sampai 3. P3 ni pun bila dia nak ujung-ujung. Sama dengan efektif. A4, A5 ni pun bila dah nak ujung-ujung. Alright. Because atas ni, bahagian atas ni ke atas dia lower order thinking. Ke bawah dia higher order thinking. Sebenarnya start daripada 3 ni. Kalau ikutkan Bloom's taxonomy, start daripada 3 ni ke seterusnya, dia dah high order thinking. That's why when we choose the verb, okay, pilih level ni, we have to be careful. Yes, kena ada justificationnya. Right, jangan simply pick. Mentang-mentang kita ada tool, pakai hentam pilih seronok kan, macam main game. Jangan Alright, so macam mana CLO structure itu? Okay, CLO structure basicnya adalah ini. Dekat atas tu sebelum kita tulis apa-apa CLO, kita kena ada ni, statement ni. At the end of the course, students will be able to. Ini yang mainstream lah, will be able to. Ada students should be able to. Ada students shall be able to. Pun boleh. Tapi dalam table 4 MQA guna perkataan ni, will be able to. So kita ikut je lah. Alright. So structure dia yang paling basic adalah verb, kata kerja, condition, keadaan ataupun situasi ataupun medium dia, dan standard. Standard ni umpama dia punya orang kata platform terakhir ataupun dia punya pagar lah. Okay, yang orang kata untuk culminate kita punya ayat tu. Right? Supaya kita berpijak di bumi nyata, ya, dia berhenti setakat itu. Itu dia punya piawai lah, senang cerita dia punya piawaian. Okay. Yang ketiga, yang hujung ni adalah contoh domain dia. Okay. Contoh domain dia. Alright. So, so contoh yang pertama, okay, ini dah kira satu set. Ini dah kira satu set. Alright. Satu, identify human figure and proportion in fashion figure drawing techniques using various visual literatures. So, saya ambil contoh fashion figure drawing lah. And you all boleh practice lah nak buat macam mana. Okay. Saya akan email PowerPoint ni untuk semua orang. So, all of you can practice. Alright. Sebelum ni pun saya dah suruh dah. Yang lain-lain tu, yang beliau-beliau tu practice. Tak tahulah buat ke tak ya. Tapi, you don't have any choice. Tak lama lagi kena buat curriculum development. Kena buat lah benda ni. Nak tak nak. It's just that you have to familiarize yourself lah dengan CLO writing ni. Okay, memang mula-mula tu agak sukar, tapi with a lot of practice, insyaAllah boleh ya. Dan di depan ini adalah contoh Bloom's taxonomy level dengan PLO-nya. Alright, so identify verb, human figure and proportion in fashion figure drawing techniques adalah condition. Okay, yang standardnya using various visual literatures, tutup. Dia macam tu. Kedua, perform various techniques in fashion figure drawing. Okay, verbnya perform, conditionnya various techniques, standardnya in fashion figure drawing. Alright. Dan ada juga, jangan-jangan berlaku, okay, CLO yang terlalu simple di mana dia tidak semestinya ada verb, condition dan standard.
ada CLO yang cukup hanya, contohnya yang ketiga ini, ada CLO yang cukup dengan hanya verb dan condition, V and C. Ada juga CLO yang hanya cukup dengan V and S, verb and standard. Tapi jarang-jarang berlaku lah. Jarang-jarang berlaku. Ya. Tapi tak semestinya. Kalau if you can build such sentences, go for it. Okay, proceed je. Alright? Okay. Ini adalah contoh satu item with different domain. Okay? Different domain maksudnya, alamak, sekejap ya. Okay, different domains. Okay, kenapa macam ni? Sebab, okay, saya tahu untuk orang kata beginners, alright, bila tengok PLO kita yang MQF second edition tu ada 11 tu, banyak efektif kan. You all cakap macam manalah nak buat CLO ni, domain-domain efektif ni kan. Kita mana boleh efektif banyak sangat. Macam mana? Kau senanglah cakap nak map kepada efektif ni. Ingat senang ke? Kita ni practical base lah apa benda. Boleh. Bukan tak boleh. Boleh. Nak map apa pun boleh. Alright? Cumanya, it's just the matter of how you construct the sentences. Okay? Kena dia sama ada ayat tu di-culminate pada condition ataupun di-culminate kepada standard. Alright? Contohnya dekat sini saya bagi banyak ni. Berapa PLO kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua ada ni. Practical skill ada, numeracy, communication skill, digital skill, entrepreneurial, ethics, personal skill, cognitive skill. So sekarang ni saya bagi contoh satu item daripada course pattern manipulation year 2 sem 1. Alright. Saya ambil contoh ni sebab saya nak menunjukkan betapa tak kiralah apa jenis course pun, apa jenis keadaan pun, you nak map boleh je. So jangan takut untuk map domain efektif. Cuma kita kena hanya tahu petua dia macam mana. Alright. Okay, sekarang ni kita tengok PLO 3, practical skills, ayat dia. To construct a costing sheet based on the garment making process. Okay, dia dah ayat dia tu, okay, level P3. Dah nampak dah dia practical skills. Alright. Okay, katalah you tak nak map dengan PLO 3, you map dengan PLO 7. Tapi nak costing sheet juga. So macam mana? Ayat dia sama saja. Sebab construct ni pun ada juga dalam domain kognitif. Ayat dia sama. Cumanya kognitif pun C3. Okay. Tak nak map dalam numeracy, you nak map dalam communication skills. Boleh. Cuma dia jadi report the costing sheet of garment making process via a presentation. Level A3. Nampak? Dia biasa ayat-ayat macam ni, dia dah orang kata CLO 3 lah. Okay, sebelum saya terlupa ya. CLO ni, selain daripada structure verb, condition, standard ni, okay, CLO 1, 2, 3 ni, macam mana kita nak tentukan dia, nak orang kata nak olah dia. Satu ni, kita kena buat macam benchmark, dia macam baru nak belajar. Mengumpul data, mengobserve ke apa, mengenali ke, explain ke apa ke, mengingat, memori, hafalan. Okay. Kedua ni biasa dia dia proses tengah tu. Proses eksperimen, proses latihan, all those experimental trial and error semua dekat sini. Okay. So ketiga ni adalah final output. Hasil akhir dia. So sini cari tahu, kedua latihan, ketiga hasil akhir. So cari tahu,
latihan hasil akhir. Dia macam tu. Itu dia punya aturan dia. So, kalau orang kata kenapa orang kata 3 CLO senang nak measure, itulah benda dia. Alright. Okay, back to this. Selepas communication, katalah nak map digital skills. Dia jadi present the costing sheet of government making process via infographic board. Alright. Itu digital skills. Digital skills ni dekat mana? Dekat infographic board. Of course lah kita guna software. Paling common pun PowerPoint. Digital lah tu. Alright. PLO 10. Entrepreneurial skills. Ini lagi senang. Entrepreneurial ni tak semestinya kena buka kedai baru kata usahawan. Justify the government making process through a costing sheet. Costing sheet ni dia dah jadi entrepreneurial punya standard lah. Okay, government benda dia sama saja. Cuma you orang kata orang kata habang pimai-pimai tang tu lah. Dia pusing-pusing kat situ juga dia. Alright. PLO 11, ethics and professionalism. Ini lagi best, lagi senang. Justify the costing sheet of government making process based on fashion design practices. Ataupun based on current fashion design practices. Tapi biasanya current tu kita guna untuk kognitif pun ada. Dekat bawah, panjang umur kognitif ni. Nampak? PLO, cognitive skills, prepare the costing sheet of government making process portfolio based on current fashion design practices. Okay, kenapa current ni pergi kognitif? Current ni maksudnya kita sentiasa orang kata agile lah. Kita stay relevant, apa current issues, apa yang mainstream orang lakukan. So, cognitive skill, kita sentiasa orang kata align dengan isu semasa. Alright? Itu. So, jangan lepas ni, bila dah tengok contoh ni, jangan cakap susah lah nak map dekat, nak buat CLO yang map dengan efektif ni. Macam mana nak buat? Okay? Ada petua dia. Ini template saya buat ni. Okay, petua ni pun daripada Haji Nazri juga. Okay. Tak kira lah course apa pun. Engineering ke, nursing ke. Memang yang beza dia subject matter je. Structure dia sama. Kalau you all salah grammar pun boleh tolerate lagi lah. Kita boleh campak je kat mana-mana editor ataupun English Center ke apa ke. Tapi structure kena betul. Structure betul insya-Allah. Okay, kalau saya dulu masa saya proofread program-program yang dulu, tempat kerja lama saya dulu, kalau structure salah tu saya suruh redo je. Saya tak kuasa, darah tinggi. Lagi banyak tumbuh uban kat kepala otak ni. So, kalau setakat salah grammar saya boleh betulkan. Tapi kalau structure, they have to redo. I don't care. You redo. Okay? Alright. Ini, sebelum apa-apa saya nak minta maaf. Ini discussion examples of poor CLOs. Ini contoh saya ambil creative thinking, desktop publishing daripada subjek communication 2 ni. Sebab ini je yang saya ada contoh. Saya dapat daripada Kak Ita dulu. Dia forward dalam email tu. So, and saya terus ambil contoh dekat sini lah. Okay, bukan saya nak condemn ke apa ke. Ini untuk educational purposes ya. Sebab kebetulan memang buat benda ni pun untuk staff Mescom juga. So, I think it's fair enough for me lah untuk ambil contoh you all. Okay. So, ada 2 sampel dekat sini. Dua-dua ni ada masalah kronik ya. So, sampel 1 course creative thinking, sampel 2 course desktop publishing. Alright, kita tengok sampel 1. Sampel 1, identify major theories and models of creative thinking. Kedua, demonstrate the ability to utilize creative thinking tools. The third one, apply techniques and strategies for stimulating creative thinking abilities. Alright. Saya bukan subject matter expert, but roughly I can see the structure already. Alright.
Kalau untuk satu ni, identify major theories and models of creative thinking. Alright. Dia bunyi macam complete. Okay. Cumanya dia hanya dia bunyi macam complete, tapi pada saya dia boleh diimprovekan lagi. Sebab at the moment it looks like hanya ada V dengan C saja. Macam ada verb, identify. Major theories and models of creative thinking ni umpama condition. Standard dia tidak ada. True apa? True apa? Visual literatures ke? Manuscript ke apa? Okay. Itu. Boleh diimprove lagi. Okay. Kedua dengan ketiga ni yang di mana saya tengok ada masalah dia. Kerana apa? Flow satu tu dah betul dah. Tapi flow nombor 2, nombor 3 tu, umpama 2 dengan 3 tu, dia boleh dijamak khosarkan menjadi CLO kedua sebenarnya. Sebab tidak ada hasil akhir. Okay? CLO ketiganya tidak bunyi hasil akhir. Dia masih bunyi proses lagi. Okay? Patut dijamak khosarkan menjadi CLO kedua. So, CLO ketiga kena cari apa produk akhirnya. Present ke? Justify apa benda ke? Okay? Itu. Okay, so communication punya staff boleh start exercise dengan betulkan yang ni ke dulu macam mana. Alright? Alright, sample 2. CLO 1, explain to your target audience using printed materials. Ini, okay, masalah yang pertama adalah it doesn't sound like academic writing. Sebab apa? Ayat explain to your target audience ni dia macam ayat dalam assignment brief tau. Students are required to explain to their target audience. Itu saja. So, explain tu mungkin betul. Cumanya ayat seterus, condition dengan standard dia kena redo. Alright. CLO kedua, design professional printed material using a variety of software. Alright. Ketiga, attach with graphic design desktop publishing terminology. Okay, ketiga tu senang cerita buang lah. Alright. Design tu dia betul, tapi untuk level apa ni saya tak tahu. Kalau degree design tu tak silap saya lah, dia dalam Bloom's taxonomy, dia berada C berapa tu, high order thinking ya. Is a high order thinking. First you need to choose different verb, construct ke, okay, apa benda ke kan, construct, banyak lagi lah sebenarnya. Okay, propose ke benda, tak tahulah. Tapi kena check balik Bloom's taxonomy tu. And then using a variety of software. Ini pelik ni. Benda ni, okay, senangnya tukar kepada kalau nak guna pun using various orang kata design software ataupun graphic software. You can use that. So you don't have to, ni salah satu contoh ayat yang melewah-lewah lah. A variety of software. Bendanya tembak tak tepat. Okay. Melainkan you letak sini using various design software, G2, padu, tepat. Okay. Sniper, habis. Okay. So itu. Alright. So I harap you all boleh kenal pastilah masalah kat sini. Okay. So kita start dengan sebelum kita try nak buat CLO yang baru. Okay. You try tengok yang lama ni, kita tolong observe apa dia punya permasalahan. Jumlah tu dah betul dah. 1, 2, 3. Jumlah tu dah betul dah. Cuma orang kata structure dia. Structure dia orang kata
kurang mainstream lah. Right? And then this one is the constructive alignment of PLO and assessment method. Alright. Ini saya dah refresh daripada slide yang saya dapat semasa MQA training dulu. Kenapa saya kena refresh? Sebab masa MQA training dulu, dia MQF first edition. Alright. And then keduanya adalah dia, orang kata yang ni saya jadikan dia sedikit art and design friendly. Because kita komponen practical skill kita tu agak substantial juga dalam kita punya curriculum. So, maka keluarlah benda ni. Okay. Kenapa ada benda ni? Sebab dengan dalam OBE, kita tidak boleh sesuka hati memberi nama terhadap assessment method. Kena tengok domain dia juga. Okay. Contohnya untuk PLO 1, Knowledge and Understanding, Bloom's Taxonomy domainnya adalah sasahlah kognitif. Okay. Bila sebut knowledge saja, teaching methods dia wajib. Okay. Diulangi. Wajib ada lecture. Tutorial ni dekat mana-mana pun ada. Tapi wajib ada lecture. Alright. So, assessment method dia biasanya untuk kognitif yang knowledge understanding ni, PLO1 ni, biasanya sama ada dia komponen bertulis. Okay. Komponen bertulis yang contohnya dia terdiri daripada assignment, tugasan yang menaik-naik tu, okay, ataupun short essay, long essay ke short essay suka hatilah, and then report. Ini semua adalah komponen bertulis lah, dan quiz juga. Kalau kita buat written quiz, dia under knowledge. Alright. Assessment method dia. So, tiap-tiap kali nampak knowledge, inilah komponen-komponennya. Alright. Nak sebut assignment ke, written assignment ke, itulah nama dia. So, dekat assignment brief tu, benda-benda yang kita bagi kerja dekat budak tu, nama dia apa? Kalau dah assignment duduk kat knowledge, nama dia task lah. Okay, task. Alright. So, PLO 2 dengan PLO 7, Cognitive Skill and Numeracy, under kognitif juga. Okay. Tapi, apa beza dia dengan yang PLO 1? Okay. Kognitif ni adalah, orang kata, dia slightly higher order. Okay. Di mana dia punya teaching methods tu dengan assessment methods tu, dia lebih besar sikit. Sebab dia dah higher order thinking. Lebih besar sikit. So, teaching method dia selain pada tutorial, ada demonstration, ada case study, ada group work, ada project, scientific. Ya. Contohnya site measure ke apa ke kan. Itu dia. Mathematical project ke apa. Itu dalam kognitif lah. Cumanya nak bagi tahu, selain daripada PLO knowledge itu, okay, PLO yang lain tidak wajib dan tidak perlu ada lecture. Dalam LTP tu, L tu lecture, T tutorial, P practical, L tu tak perlu ada nilai pun kat situ. Tidak wajib dan tidak semestinya. Tetapi kalau ada orang cakap, oh ni suka-suka hati je Feroza, tak ada lecture bagai. Kalau rasa nak sangat, kalau you all rasa topik tu perlu, letaklah 1, 2, 3 lecture. After all, dia masih domain kognitif. Cumanya saya nak bagi tahu dekat sini, kognitif ini dia tidak semestinya ada lecture. Itu, dia fleksibel sikit.
Tapi dia higher order. Tapi fleksibel. Dia macam tu lah. Alright. Okay, seterusnya practical. Psychomotor. Okay, dah tentu-tentu teaching methodsnya practical, demonstration and project. Project apa? Dia berkenaan dengan technical, skill dan estetika punya barang lah. Art and design punya stuff lah. Alright. Macam subjek saya ada juga yang project under kognitif. Contohnya fabric burn test. Proses untuk fiber identification melalui fabric burning. Fabric burning itu bukannya under practical skills punya project. Bukannya kita nak observe macam mana budak pegang lighter, macam mana budak pegang kain. Tidak. Kita nak tahu budak ni macam mana dia punya observation, macam mana dia orang kata gather scientific punya diagnose towards the fabric burning. So dia dah termaktub dalam kognitif, dia bukan psychomotor. Psychomotor ni kalau drawing, kalau nursing tu mungkinlah macam mana nurse tu nak cucuk buntut kan, jarum tu macam mana pegang. Mungkinlah. Itu saya tak tahu, saya just bagi contoh saja. Alright. So PLO 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Effective ni. Effective ni pun flexible and of course lah tak wajar lecture. Start daripada PLO 2 sampai PLO 11 ni. Kan? Dia tak wajar lecture. Tapi kalau nak buat juga, letaklah barang 1, 2. Yang lain selebihnya kita buat tutorial. Okey. Kalau ada orang marah saya, suka tingkau je Feroza, tak ada lecture. Macam mana budak nak belajar? Okey. You nampak tak dekat situ ada tutorial, ada demonstration, ada case study, ada discussion. Semasa you all bagi tutorial, semasa you all demonstrate, semasa you all buat discussion, tak ada lecture. Ada je kan? Ada je. So again, saya cakap dalam OBE ni kita nak measure benda yang dominan. Bukan tak bererti bila kita cakap dominan, yang lain-lain tu tak ada. Dia ada. But it's just a non-dominant component. Maksudnya minor component. Alright? So effective ni paling fleksibel. Nak buat assignment dekat sini pun boleh. Nak buat essay kat sini pun boleh. Nak buat quiz kat sini pun boleh. Dan nak buat practical quiz dalam effective ni pun boleh. Okay? So when you do table 4, tolong refer ni. Alright? And then lagi satu saya observe kalau you all punya style tu, you all declare lebih besar lah dia punya assessment method tu. Ada forum lah, 10 markah macam tu kan. Alright. Actually, it's up to you whether you want to declare or no in your table 4. Alright. It's up to you. Cumanya sebab dalam table 4 tu kita hanya declare benda yang major saja. Macam saya tak declare macam discussion ke forum tu, saya tak declare dalam saya punya course plan sebab benda tu saya dah masuk dalam rubrik. Okay, rubrik contohnya ada 6 kriteria. Kriteria yang nombor 4 tu ada satu. Contohnya effort, students effort ke, ataupun attitude in class ke, benda-benda macam tu. So forum pun dia dah jadi macam discussion, dia akan masuk dalam rubrik. So it's up to you mana satu yang you comfortable. Yang penting sekarang ni nak cerita bagi, as long as assessment method itu align dengan Bloom's Taxonomy dan PLO. Itu saja. Janji dia align, pembahagian markahnya betul. Then you won't go wrong. Okay? Tapi kalau you letak perkataan assignment dekat domain practical, domain psychomotor ni, salah lah. Alright? Itu je saya nak bagi tahu. Okay, itu benda dia. Tak kira lah you nak letak detail benda ke, tapi as long as dia align dengan CLO. Itu saja. Alright? Dan ini adalah contoh fashion figure drawing juga. Alright? Ini
table ni sebenarnya saya extract daripada table 4 lah. Secara kasar inilah yang akan ada dalam table 4. Alright. So tengok ni PLO 1, teaching method, lecture, tutorial, assessment method adalah assignment. Okay. PLO 3, practical skills. Okay. Demonstration, practical, assessment method, project 1 and project 2. Alright. PLO 5, communication. Okay. Teaching method, tutorial, project, assessment method, portfolio, presentation. Alright. So macam saya guna 60-40. Okay, dalam program standard yang lama, dia ada bagi contoh pembahagian lah. Is whether you want to, even dalam program standard baru pun, you nak ambil 60-40 ataupun 70-30. Okay, it's your choice lah, it's your call. Kebanyakan institution memang ambil 60-40. Easier to measure. But it's up to you. Macam mana. Okay. Janji saya cakap tadi, diulangi, as long as you buat alignment yang betul lah. Tak kira lah pembahagian macam mana pun, alignment kena betul. Okay, 60-40. Bahagian 60, biasanya daripada CLO 1 sampai 2 ni 60. Biasanya, tengok allocated marks ni. Lama. Tengok allocated marks ni. Okay. CLO 1, 2 biasanya mewakili 60% lah. Assignment 10%, projek 1, 30, projek 2, 20. Okay. Continuous assessment ataupun formative. Formative ni orang kata carry marks lah. Kita bagi feedback macam dalam masa tu juga ke, ataupun kita tak tunggu sampai akhir semester. Kalau CLO 3 ni biasa dia bukan biasa, memang dia final assessment lah, maksudnya summative. Habis keseluruhan baru kita decide. Biasanya summative ni kita tak reveal pada student lah, supaya proses mengira markah tu tak diganggu. That's why kita tak boleh reveal. Kita boleh reveal carry mark saja. Nanti teruk kita yang nak buat kerja teruk. Right? So itu contoh dia. Macam mana align. So ini assignment. Tengok assignment je, komponen bertulis. Dah sah-sah, dia PLO 1. Okay, projek 1 dan 2 ni can be many domain lah. Tak semestinya practical. Boleh jadi efektif juga, boleh jadi kognitif juga. Cognitive skills. Right? Bawah tu senang. Orang biasa tengok, orang tahu dah domain apa. Okay. And then ada juga yang style assessment method dia pecah-pecah macam ni. Ini contoh untuk introduction to textiles. Alright. Contohnya sebab apa? CLO 1, 2, 3 ni, CLO 1 dengan 2 tu PLO 1 dengan PLO 2. Satu knowledge, satu lagi cognitive skills. Alright, and then bila saya nak buat quiz, sebab ini dia banyak teori, saya nak buat quiz, pada saya tak cukup CLO 1 saja. Okay, CLO 2 CLO 2 ni pun kena ada quiz juga, sebab dia banyak topik. Alright, tak ada masalah, boleh. You pecahkan lah. You pecahkan quiz tu 5 markah untuk CLO 1, 5 markah lagi untuk CLO 2. Tapi 5%, 5%. Maksudnya combine 2 quiz tu jadi 10 markah. 10 markah, 10 soalan MCQ. Contoh. Okay, contoh. Right? So diikati dengan assignment dia. Lepas tu ada project 1, project 2 dan diikuti dengan practical, portfolio. Alright. Itu contohnya 2. Kalau nak buat pecah-pecah macam ni pun boleh, but make sure that you know what you are doing lah. Unless if you are not sure, just go to the straightforward one. Like this one. Very straightforward. Okay, kalau dah terror sikit, bolehlah pergi yang pecah-pecah macam ni. Okay, clear? Alright. So, saya rasa itu saja
Alhamdulillah slide CLO ni dia tak sepanjang macam modul 1. Cumanya saya nak bagi tahu ini contoh untuk art and design program. Untuk Masscom, saya I'm not the subject matter expert. You are the expertise guys. So ladies, whatever. Okay, you all subject matter expert. Ini contoh saya bagi untuk art and design. So I hope that melalui contoh yang tak seberapa ni, you all boleh look further lah into your courses. Okay, pemilihannya macam mana semua itu you all yang kena buat grand mappingnya. Okay, so cumanya saya nak cerita bagi ni table ni, constructive alignment of PLO to assessment method ni sangat penting. Ni sangat penting. Tapi melainkan you all punya subjek tu tidak banyak praktikal, lain cerita lah, you know. Tapi nak bagi tahu asal usulnya inilah, you refer ini saja. Tak payah nak keliru-keliru lagi dah. That's why saya cakap mapping tu penting. You ikut saja. Dia umpama macam kalau dalam pure science punya subjek tu, dia ada jadual berkala dia. Inilah kita punya jadual berkala. Alright? So, itu saja. So, tinggal satu lagi modul on how to complete your table 4 version 3. Okay, yang lain-lain ni saya rasa it's more towards practice lah. Okay, nanti saya akan forwardkan slide ni kepada semua. You can do this exercise on your own. Kalau tak sure, boleh tanya. Tanya saya ke, tanya Syahidah ke, tanya Nabiha ke. Boleh berbincang. And when we want to do the new course learning outcome for our new programs, we can always sit together, bincang, and then kita buat stimulation. Panggil kawan-kawan, duduk tanya, korang boleh achieve tak benda ni? Macam itulah saya pernah mention kan benda ni. We can do together. Yang mana free. Alright? Okay, itu saja. Kalau tak faham apa, tanya. Okay, jangan duduk dan diam sampai dapat kemurungan tau. Alright? Okay, see you in module 3. Thank you. Assalamualaikum.